Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maisarah dan pada hari ini saya dan rakan-rakan saya ingin berkongsi tentang kebaikan surah Al-Kahfi kepada anda semua. Sebelum itu, saya akan memberitahu tentang pengenalan kepada surah Al-Kahfi terlebih dahulu. Rakan-rakan sekalian, surah Al-Kahfi merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran yang mempunyai 110 ayat dan termasuk dalam golongan surah-surah Makiyah. Surah ini dinamakan Al-Kahfi dalam bahasa Arab bermaksud gua dan Ashabul Kahfi yang membawa maksud penghuni-penghuni gua. Selain itu, nama ini juga diambil daripada cerita yang terkandung di dalam surah ini, iaitu pada ayat ke-9 hingga ayat ke-26 yang menceritakan tentang beberapa orang pemuda yang tidur di dalam gua selama bertahun-tahun lamanya. Selain daripada cerita tersebut, terdapat pula beberapa buah kisah yang terkandung dalam surah ini yang mempunyai pengajaran yang sangat bermanfaat kepada kehidupan manusia. Dalam pada itu, surah Al-Kahfi ini sangat digalakkan oleh Islam untuk dibaca oleh umatnya sebagai amalan pada setiap hari Jumaat. Tapi mengapa? Tujuan amalan ini ialah untuk memberi nilai tambah kepada umat Islam. Di samping itu, dijadikan sebagai panduan serta bimbingan dalam kehidupan seharian. Baiklah, sekarang kita telah mengetahui tentang pengenalan kepada surah Al-Kahfi. Mari kita tengok tentang kelebihan surah Al-Kahfi yang akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh saudari Aisyah Ijlah. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Ijlah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Di sini saya dapat ringkaskan terdapat 3 kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Yang pertama, terhindar dari fitnah Dajjal. Yang kedua, mendapat pengampunan di antara 2 Jumaat. Yang ketiga, terhindar daripada gangguan syaitan. Yang pertama, terhindar dari fitnah Dajjal. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda bahawa sesiapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka mereka akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Begitu juga seperti dalam riwayat Abu Daud, turut berkata, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada 10 ayat terakhir, maka turut akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Secara ringkasnya, terdapat 2 pendapat bahawa kita boleh membaca surah Al-Kahfi sama ada di 10 ayat pertama ataupun di 10 ayat terakhir. Yang kedua, kelebihan membaca surah Al-Kahfi ialah akan mendapat pengampunan di antara 2 Jumaat. Jaminan setiap dosa akan diampunkan bermula pada hari Jumaat surah Al-Kahfi dibaca sehingga hari Jumaat yang berikutnya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya di antara 2 Jumaat. Ibnu Hajar turut merumuskan bahawa hadis ini adalah hadis yang paling kuat tentang surah Al-Kahfi. Yang ketiga, dapat terpelihara daripada gangguan syaitan. Seperti yang kita tahu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlulah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dan di sini termasuklah untuk kita turut mengamalkan membaca surah Al-Kahfi. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi, menyatakan bahawa sebuah rumah yang selalu dibacakan surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki syaitan sepanjang malam tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Fasiha dan hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang surah Al-Kahfi, mengapa kita sewajarnya membaca 10 ayat terawal dan juga 10 ayat terakhir dalam video kali ini. Pertama sekali, 10 ayat terawal surah Al-Kahfi menceritakan mengenai kenyataan Al-Quran dan keadaan orang yang kufur serta orang yang beriman terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, kenapa kita memilih 10 ayat terakhir, menunjukkan natijah bagi mereka yang beriman dan juga kufur. Sebenarnya pula dengan menghafal 10 ayat terawal dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi ini sebenarnya dapat menambahkan lagi keimanan bagi mereka yang benar-benar memahami serta mendalami ayat Al-Quran itu, serta secara tidak langsung dapat mengharapkan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah Dajjal. Selain itu juga, apabila kita membaca surah Al-Kahfi ini pada hari Jumaat,
adalah sangat digalakkan ke atas setiap Muslim, tidak kira kita membaca 10 ayat yang terawal maupun 10 ayat yang terakhir. Lebih baik jika kita membaca satu surah yang lengkap. Hal ini kerana surah Al-Kahfi itu sendiri dapat menjadi benteng keimanan yang kukuh daripada fitnah Dajjal bagi sesiapa yang sering mengamalkannya. Tambahan pula, pada akhir zaman ini, tentangan terhadap agama Islam itu semakin kuat sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda akan sampai satu masa manusia yang mempunyai kesabaran pada agamanya sendiri akan menjadi ibarat manusia yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah Al-Kahfi ini supaya ia dapat menjadi benteng keimanan buat seseorang yang mengamalkan surah ini sendiri. Justru itu, kawan-kawan semua, rakan-rakan yang di luar sana, marilah kita sama menghafal dan juga mendalami ayat Al-Kahfi ini sendiri secara menyeluruh, tidak kiralah 10 ayat terawal maupun 10 ayat terakhir ataupun keseluruhannya, supaya kita bersama-sama dapat memperolehi pengampunan dosa dan juga dapat menjadi benteng pertahanan buat diri kita di akhirat kelak daripada fitnah-fitnah Dajjal. Sekian daripada saya, terima kasih.